tengah lautan Selat Melaka, awan hitam memuntahkan isi perutnya. Titisan-titisan hujan sebesar batu kerikil membidai kapal yang berada di tengah lautan. Guruh berdentam-dentum, petir sabung menyabung. Ombak tinggi setinggi pohon kelapa menghempas membadai kapal di tengah lautan. Tiba-tiba seorang kelasi berlari pantas ke buritan kapal. Memuntahkan seluruh isi perutnya. Maaf, nahkoda tanggang bukan nama sebenar. Hamba mabuk laut. Mungkin bahana makan ubi kayu bercicah sambal sambil minum kopi kapal api. Tak apa, teruskan tugas. Tiba-tiba si kelasi yang sambil mengesat rembesan muntah di mulutnya melihat di hujung sana kelihatan dataran putih. Nahkoda, lihat di sana, dataran. Maka nahkoda pun menjawab, ayo kita ke sana berlabuh. Itulah dataran yang kita kenali sebagai ketika itu Sungai Bertam. Di Sungai Bertam itu ada sekawasan hutan yang cukup luas. Dan pada ketika itu kelihatan satu rombongan pemuda yang begitu tegap, gagah, bergerak pantas, diketuai seorang pemuda yang begitu hebat pakaiannya. Rupa-rupanya rombongan ini diketuai oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muhammad Iskandar Shah, yang sebelum itu dikenali sebagai Parameswara, menukar nama bila beliau baginda memeluk Islam. Sambil berburu, baginda berkata, "Hulu Balang, ayo kita berehat. Kelihatannya hari semakin mendung. Mungkin kita patut berehat sementara." Hulu Balang menjawab, "Baik tuanku, kita berehat." Sultan Iskandar Shah ini begitu hebat orangnya, begitu hebat bermain lembing, memanah, dan beliau mempunyai panca indera telinga pendengaran yang cukup baik, dan baginda dapat mendengar perilaku gerak laku haiwan-haiwan di hutan. Beliau bertafakur sebentar, baginda bertafakur sebentar, mendengar ceriau, bunyi-bunyian haiwan, burung-burung di hutan. Seketika beliau bertempik. Beliau berteriak dengan begitu tegas, "Hulu Balang, lepaskan segala anjing buruan." Maka dengan ketika itulah Hulu Balang melepaskan anjing-anjing buruan mengejar sesuatu yang dirasakan oleh baginda merupakan sekumpulan haiwan buruan. Maka bekerjaranlah baginda bersama anjing-anjing buruan di hadapan itu, bekerja ke satu tempat dan menghampiri tebing sungai. Dan pada ketika itu kelihatan anjing-anjing buruan yang telah berada jauh di hadapan mengepung sekumpulan pelandu. Pada ketika itu baginda Sultan mengarahkan hulu balang tersebut, melontarkan lembing-lembing ke arah pelandu-pelandu tersebut. Dan pada ketika itu jugalah mereka dapat melihat keajaiban alam. Pelandu-pelandu itu begitu hebat, mengelak lembing-lembing dilontarkan ke arah mereka. Dan pada ketika cepat itu jugalah mereka berlari ke dalam semak. Baginda dan Hulu Balang begitu bertanyakan, "Wah, hebat, pantas haiwan-haiwan tersebut. Apa namanya Hulu Balang?" Hulu Balang menjawab, "Tuanku, itulah namanya pelanduk. Tapi saya tak pasti, hamba tak pasti pelanduk pintar atau pelanduk cilik." Dan pada ketika itu jugalah mereka terus mengejar sekumpulan pelanduk itu bersama anjing buruan. Dan di kejauhan kedengaran pula anjing-anjing buruan ini menyalak-nyalak, dan mereka menuju ke arah anjing-anjing menyalak tersebut. Dan kelihatan anjing-anjing menyalak itu mengepung seekor pelanduk putih yang mempunyai berbulu putih bersih. Dan baginda pun terus berusaha untuk melontar lembingnya. Namun pada ketika itu juga keajaiban berlaku. Pelanduk putih ini begitu hebat mengelak segala serangan-serangan daripada anjing-anjing buruan tersebut, seumpama membawa ataupun mengeluarkan bunga-bunga silat. Dengan dua jurus pantas, pelanduk yang putih ini, dua kakinya ke depan menjejak tanah, di belakang dua kaki tersebut menendang
anjing buruan yang terhebat sekali. Kepau! Jatuh ke dalam sungai. Begitu pantas. Dan dalam waktu yang cukup pantas itu jugalah, sepantas kilat itu jugalah anjing putih ini melarikan diri, hilang dari pandangan mata anjing-anjing buruan yang tergamam. Begitu juga dengan baginda Sultan dan hulu balang lain, tanpa sempat untuk berbuat apa-apa. Ketika itu jugalah baginda tuanku bertanya pada hulu balang, begitu hebat rupanya kawasan ini. Tanah ini cukup subur, banyak sekali binatang-binatang, haiwan-haiwan gagah, perkasa, pintar. Elok kita jadikan tempat ini sebagai negeri, ibu negeri kita. Tapi hulu balang itu bertanya, tapi tuanku, bagaimana dengan ibu negeri kita di Sungai Bertam yang telah kaum Seletar jadikan tuanku sebagai sultan? Tak mengapa, kita pindahkan ibu negeri kita di sini. Sambil itu baginda Sultan memegang sebuah pokok rendang, cukup nyaman berada di bawah pokok tersebut. Baginda bertanya kepada salah seorang hulu balang tersebut, apa nama pokok yang rendang ini? Tuanku, pokok Melaka. Baginda Sultan pun berkata, Melaka, Melaka, Melaka. Maka itulah nama yang kita akan berikan kepada negeri baru ini. Maka dari detik itulah bermulanya satu empire yang cukup hebat yang dikenali sebagai Kesultanan Melayu Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada dua pengajaran yang dapat saya bawakan melalui penceritaan pengisah tersebut. Pertamanya, sebagai seorang pemimpin tidak ada salahnya untuk kita mendengar nasihat ataupun pandangan daripada orang bawahan kita. Sebagaimana baginda Sultan Iskandar Shah mendengar nasihat ataupun kata-kata yang diberikan oleh hulu balangnya. Yang keduanya, itulah yang kita ketahui hubungan antara manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan manusia, dan dalam kisah ini hubungan manusia dengan alam. Maka daripada teladan itulah saya petik kata-kata Tun Sri Lanang, apa tanda Melayu beradat, berunding tidak memilih tempat. Karya Tun Sri Lanang, The Malay Annals, yang dikarang pada tahun 1956. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.